Sektor pelancongan telah menyumbang di antara 6% hingga 10% purata terhadap KDNK Malaysia dalam tempoh 25 tahun yang lalu. Selepas pandemik COVID-19, sektor pelancongan Malaysia menunjukkan potensi perkembangan yang positif. Dan menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, prestasi pelancongan domestik di Malaysia mengalami pemulihan yang luar biasa pada tahun 2022 dengan jumlah perbelanjaan RM59.2 bilion berbanding RM17.5 bilion pada tahun 2021. Manakala di peringkat antarabangsa, Malaysia berada di tangga kelima kehadiran pelancong di antara negara ASEAN dengan kemasukan seramai 3 juta pelancong pada tahun 2022. Statistik Tourism Malaysia menunjukkan peningkatan kedatangan dari 0.13 juta pelancong kepada 10.07 juta pelancong. Ini telah menjana pendapatan sebanyak RM0.24 bilion pada tahun 2021 dan RM28.23 bilion pada tahun 2022. Dan bagi tahun 2023, Malaysia merekodkan kedatangan pelancong asing seramai 45 juta setakat suku pertama tahun ini, kebanyakannya dari negara ASEAN, sekaligus menyaksikan perkembangan positif industri pelancongan negara. Dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar berkata, jika momentum berkenaan berterusan, pihaknya yakin dapat mencapai sasaran 16.1 juta kedatangan pelancong tahun ini yang dianggarkan menjana lebih RM49 bilion pendapatan pelancongan. Dan untuk kita lihat bagaimana untuk kita capai matlamat ini, kita mempersilakan tetamu kita Profesor Madya Dr. Syamsul Herman Muhammad Afandi, merupakan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, Prof boleh kongsikan apakah isu utama berkaitan dengan pelancongan selepas pandemik COVID-19 ini? Okey, terima kasih Nina. Tadi ada dinyatakan bahawa pelancong datang selepas pandemik. Dan pertambahannya memang mendadak banyak ya. Jadi kita tahu pelancongan ini adalah satu sektor yang sangat penting kepada negara kita yang menjana pendapatan. Jadi bajet 2024 telah meletakkan turisme sebagai satu daripada belanja yang penting. Diperuntukkan sebanyak 350 juta untuk kerja-kerja promosi, kerja-kerja memberitahu pelancong di luar sana bahawa kita ada produk pelancongan di Malaysia ni. Yang paling besar sekali adalah kempen Melawat Malaysia pada tahun 2026. Okay, dan kita anggarkan lebih kurang 26.1 juta pelancong yang akan datang dan ini akan menjana pendapatan 97.6 bilion. Dan apabila kita dah beritahu kita nak kempen mereka datang ini, satu geran padanan penerbangan charter ni akan diperkenalkan supaya mudah mereka sampai ke negara kita di Malaysia ni lah. Dan apabila mereka sampai, satu pelan telah diperkenalkan dipanggil pelan liberalisasi visa, yang mana ada melibatkan 3 perkara, iaitu akan menambah baik visa on arrival. So tak perlulah mereka ni mohon visa di negara mereka, datang sampai di Malaysia dan boleh mohon terus. Dan satu lagi diperkenalkan multiple entry visa untuk pada pelancong yang ulang-alik keluar masuk sebab untuk urusan perniagaan tu disasarkan kepada pelancong India, pelancong China. Dan mereka yang ingin stay lebih lama, kita ada satu program dipanggil Malaysia My Second Home, dan ini akan dilonggarkan syarat-syaratnya untuk lebih mudah mereka dan mereka stay lebih lama dan lebih besarlah pemijak mereka di Malaysia. Prof, kita nak lihat sejauh manakah isu yang telah Prof kongsikan diberikan perhatian dalam belanjawan kali ini? Okey, selepas kita kempen tu, kita tu bajet 2024 telah memperuntukkan sebanyak 20 juta ya untuk memelihara lokasi kawasan tarikan pelancong. Dalam bajet itu menyatakan kawasan Tasik Timah Tasoh, kawasan Iko Rimba Kenong dan Pantai Teluk Kemang di Negeri Sembilan. Tapi saya percaya kerajaan negeri juga dan menerusi PBT dan agensi-agensi kerajaan yang lain juga ingin memelihara kawasan-kawasan lain sebab mereka tahu pelancong ini bila datang dia nak tengok tempat yang cantik. Jadi inilah yang kita serius about. Dan yang kedua adalah another 80 juta juga dia peruntukan untuk memelihara bangunan kawasan tapak warisan dan berpotensi untuk dapat untuk iktiraf UNESCO. Dalam bajet tu menyatakan Gua Niah di Sarawak, Lembah Bujang di Kedah dan Royal Belum di Perak. Bila kita dapat senarai ini, kita akan nampak di peta dunia. Buat masa ni di Malaysia kita ada 4 Kita ada 4 Kinabalu, Sabah, Mulu di Sarawak, Melaka dan Penang dan satu lagi di Lenggong. Ini akan meletakkan Malaysia di peta dunia dan ini kita sanggup berbelanja untuk itu supaya mereka tahu dan mereka datang.
Samping itu, ada 4 geran telah disediakan di bawah bajet ini yang totalnya sebanyak 93 juta ringgit, yang mana boleh dimohon oleh pengusaha-pengusaha pelancongan seperti persatuan untuk memberitahu apa yang ada pada produk mereka. Kita nak beritahu bakal pelancong apa yang ada, dan kita boleh mohon, mereka ni boleh mohon geran ini supaya mereka boleh mempromosi tempat mereka. Prof, berbakikan 2 minit, mungkin saya nak tunjukkan kepada Prof antara laporan daripada Jabatan Perakap Malaysia yang telah mengeluarkan data, iaitu kalau boleh saya mirakan, iaitu akaun satelit pelancongan 2022. Kalau Prof dapat saksikan di sini, kalau kita saksikan daripada segi penggunaan pelancongan dan internal, iaitu pelancongan domestik mendominasi sebanyak 63.9% kepada penggunaan pelancongan internal, iaitu sebanyak 92.7 bilion ringgit pada tahun 2022, yang terbagi kepada dua. Kalau anda Prof lihat di sebelah kiri, iaitu perbelanjaan pelancongan inbound mencatatkan sebanyak 33.4 bilion ringgit, dan pelancongan dan sebelah kanan iaitu menunjukkan perbelanjaan pelancongan domestik menunjukkan iaitu sumbangan sebanyak 59.2 bilion ringgit. Dan daripada data ini Prof, untuk kita saksikan, selain daripada kesan langsung dari perbelanjaan pelancong, apakah kesan secara tidak langsung pelancongan dan bagaimana ia menjana kegiatan ekonomi yang lain? Okey, pelancongan ni menarik kenapa? Sebab dia bukan hanya pengusaha saja dapat. Contohnya pelancong datang, dia beli nasi lemak kan. Jadi pengusaha nasi lemak ni dapat income daripada jualan nasi lemak tu, dan dia pula membeli beras daripada peruncit, dan peruncit pula dapat duit untuk beli belanja untuk family dia. Jadi limpahan ekonomi tu dari pelancongan tu bukan satu henti persatu, malah dibawa kepada yang seterusnya. Kita panggil ni sebagai multiplier effect. Dan yang tadi TSA itu menunjukkan sektor yang lain yang juga dapat. Sebenarnya bila pelancong datang ni, dia seolah-olah berpindah sementara ke negara kita ni. Dia duduk situ, dia perlu rumah, dia perlu tempat tinggal, dia perlu makan, dia perlu bergerak. Jadi semua tu sektor tadi yang ditunjukkan dalam TSA itu menunjukkan itulah dia yang kita dapat daripada ni. Dan kalau kita tengok domestik banyak, sebab ialah domestik kita tak perlu kita boleh buat hujung minggu pun kita boleh melancong. Dan satu lagi konsep kita panggil rekreasi. Rekreasi juga adalah satu aktiviti, dia tak perlu melancong tapi dia boleh buat aktiviti rekreasi. Dan ini juga akan menjana aktiviti kegiatan ekonomi negara kita. Baik, sudah tentu sektor pelancongan juga perlu diberi perhatian kerana mereka adalah antara sektor yang beri sumbangan kepada KDNK negara. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syamsul Herman Muhammad Afandi, merupakan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.